sangat soalan dia. Okay. So radioactivity is the last chapter. Maka lepas ni hampa boleh buat revision, hampa boleh buat kertas model, boleh buat latihan dan sebagainya lah, boleh jawab soalan full macam SPM sebab dah habis tajuk dah. Hampa boleh buat revision. So radioactivity is the last chapter and the last sub dalam bidang yang kita akan masuk adalah bidang modern physics. Modern physics sebenarnya ada banyak lagi tajuk dia. Cuma untuk hampa punya syllabus just sentuh nuclear physics sahaja. Kalau syllabus baru KSSM form 4 sekarang, kalau depa naik form 5, depa belajar quantum theory ni. Tambahlah daripada nuclear physics. So agak mencabarlah nak ajak form 5 tahun depan ni. So kita baru sentuh nuclear physics. Very orang kata apa, little lah. Touch the surface dia pun, bukan masuk dia punya technical sangat. Dan kalau form 4 tahun depan depa akan belajar pasal quantum physics ni. Lagi tu pun touch the surface tapi dia punya konsep dia tu susah nak faham lah. Saya pun tak tahu macam mana lagi nak ajak depa ni. Tapi itulah hakikatnya. Okay. So kita akan apa? Kita akan belajar what we will learn in this chapter all about nuclear. Nuclear energy, nuclear reaction, nuclear physics. Semua tentang nuklear. Kita kenal belajar pasal nukleus. Sebab perkataan nuklear datang daripada nukleus. Of an atom, proton, sebab dua ni saja yang ada dalam nukleus. Maka kita kena buat cakap pasal proton number dengan nucleon number. Yang ni semua dalam kimia lah. Explain in term of nuclide. Nuclide ni adalah nucleus. Tak ada elektron. Tak consider lah elektron tu, kita tak tengok. Lepas tu kita akan use nuclide notation. X, Y, Z. Yang ni pun dalam kimia pun dah belajar dah simbol dia. Lepas tu kita akan belajar pasal isotop. So all the above is chemistry, basic chemistry. Kita akan belajar balik. Kod-kod lah hampa dah lupa ataupun kod-kod hampa salah faham. Start daripada sini baru physics. Baru physics. Baru benda baru. Barulah kita panggil nama dia nuclear physics. Okay. Kita belajar balik nukleus. Dalam nukleus ada apa? Dalam nukleus ada proton dan neutron. Keliling nukleus ada elektron. Elektron ni kita banyak kali dah. Elektron responsible for chemical reaction. Bonding ke, ionic bond ke, covalent bonding ke, redox, thermochemistry, electrochemistry. Elektro kan kata elektro tu elektron lah, elektron chemistry dan sebagainya. Semua melibatkan elektron. Dan dalam fizik kita belajar pasal electricity juga elektron, elektromagnet pun elektron, elektronik pun elektron. Maka kita dah cemuih dah dengan elektron ni. Kita nak fokus kita nukleus pula. Nukleus ni apa cerita dia? What happened here? What happened here? Tu kita nak belajar. Maka nama dia nuclear reaction, bukan chemical. Kalau chemical reaction maksudnya dia involve elektron. Tapi kita nak belajar pasal reaction dalam nukleus. Maka fokus kita dah shift. Kita bukan belajar pasal elektron, kita belajar pasal proton dan neutron. Dua-dua ni kita panggil dia nukleons. Nukleons dalam nukleus. Okay. So atom consists of nucleus and electrons. Nucleus consists of nucleon. Nucleon ada dua jenis. Satu proton, satu neutron. Proton charge dia positif, elektron charge dia negatif. Neutron no charge. Mass proton dengan mass neutron sama. Manakala mass elektron small. So mass proton, mass neutron sama. Mass elektron very small. So negligible.
negligible. Maka disebabkan proton dengan neutron mass sama dan besar, bigger mass, maka depa ni contribute to mass of atom. Mass of atom keseluruhannya. Maksudnya kalau kita timbang atom tu berapa gram tu datang daripada proton dan neutron. Maksudnya datang daripada nukleus, bukan datang daripada elektron. Sebab elektron sangat-sangat kecil, dia negligible. Dan jarak antara nukleus dan elektron very large gap, very large distance. Maka saintis juga mengatakan atom made up of empty space, ruang kosong. Tapi macam mana daripada ruang kosong ni boleh jadi manusia, boleh jadi haiwan, boleh jadi kerusi. Yang tu semua adalah berkaitan dengan bonding, chemical reaction elektron lah. So kita tak akan sentuh benda tu, kita hanya sentuh nukleus sahaja. Iaitu yang menyebabkan ada mass. Atom ni ada mass. Macam biasa dalam nukleus terdiri daripada nukleons. Nukleons ada dua, proton dan neutron. Okay, what is proton number? So proton number is number of protons yang ada dalam nukleus. Nucleon number pula total proton dengan neutron dalam nukleus. So ni pun dalam chemistry, A sama dengan Z campur M. A is nucleon number. Apa nama lain dia? Mass number. Sebab apa mass number? Sebab contribute to mass. Contribute to mass of atom. Proton and neutron. Z pula proton number. Proton number. Or kita boleh panggil dia atomic number. Atomic number. Sebab apa nama dia atomic? Identify atom. Contoh, kalau proton number 1, dia confirm hydrogen. Kalau proton number 2, confirm helium. Maka proton number adalah identity atom. Macam nombor IC dia. IC dia 1, dia adalah hydrogen. Dekat mana-mana pun, dekat galaksi mana pun, jumpa proton number 1, dia mesti hydrogen. 2, helium dan sebagainya lah. Manakala nukleon number adalah mass sebab yang tu adalah berat dia, dia punya jisim dia. Kalau jisim dia 4 lah nukleon number dia. Dan macam mana kita nak kira neutron, terbalikkanlah daripada formula itu susun semula. Neutron sama dengan nukleon tolak proton. Okey. Nuclide notation. So dia ada simbol. Simbol ni sama macam kimia yang papai tu, sama kimia. Kalau hidrogen H, maka H lah simbol dia juga untuk fizik. Kalau helium He, maka simbol dia He jugalah untuk fizik. Nombor besar dekat atas, nombor kecil dekat bawah. So ingat, nombor besar adalah nukleon, nombor kecil adalah proton. So kalau kita tengok contoh kat sini, 1, 0. Maka 1 dekat bawah, 1 dekat atas lah sebab 1 campur 0 dapat 1. Okey, 1 proton. Yang bawah ni untuk proton. Yang atas ni untuk campur dua-dua. So samalah nombor besar atas, nombor kecil bawah. Nombor besar atas, nombor kecil bawah. Semua nombor besar atas, nombor kecil kat bawah. Kalau hampa tengoklah 207/82. Okey, dua bawah ni adalah yang kita akan fokus dalam tajuk ni. Atom yang paling banyak ada radioactive substance lah. Radioactive substance. Especially uranium ni. Especially uranium. So kalau kita tengok dekat sini, yang ni benda baru, hampa kena salin lah sikit. Proton, simbol dia kecil 1, 1. Sebab dia ada 1 proton, neutron tak ada, maka 1 jugalah kat atas ni. Ataupun hampa boleh tulis hidrogen 1, 1.
mana-mana lah pilih nak buat yang mana. Nak buat P ke nak buat H besar ke. Kalau neutron simbol dia macam ni 10N. Sebab tak ada proton. Kosong proton, hanya ada satu neutron, maka satu je kat atas. Elektron simbol dia pelik sikit, kosong putih satu. Ada satu sebab opposite elektron, opposite proton. Plus 1, maka dia akan jadi negative 1 untuk elektron. Dan dia tak ada neutron, maka kosong. Proton pun tak ada. Maka kita kata no mass. Negligible lah, negligible. Mass dia tu boleh diabaikan. Okey. Itu adalah simbol baru yang tak disentuh dalam kimia. So, pay attention. Worker example 1. Okay, a nuclide of titanium contains 22 protons and 26 neutrons. A. State the proton number. Z sama dengan 22. And nucleon number. A sama dengan 22 plus 26 equal to 48. Okay, boleh? Boleh. Ini senang je lah. B, write the nuclide notation. So titanium, nombor besar dekat atas, nombor kecil dekat bawah. Okay, boleh, senang. Senang. Okay, worker example 2. A nuclide of krypton has the notation Ka, nombor besar atas, nombor kecil kat bawah. So abaikanlah kalau dia tulis macam pelik ni, apa anggap 84 tu duduk dekat sama line dekat sama kolom dengan 36 tu macam ni lah. So what is the number of neutrons? So number of neutrons sama dengan nombor besar tolak nombor Kecil. So akan dapat 68. Okay, tak 68. 58. 48 silap 48. 8. Okay, boleh. Ni A. Boleh. B. Another nuclide krypton has 2 extra neutron. Write nuclide notation. Sekarang ni lagi satu krypton ada 2 extra neutron. So yang atas kena tambah 2. Jadi 86. Yang bawah kena tambah tak? Tak perlu sebab dia adalah identity. Kalau kita tambah maka kita kena tukar kita ni. Simbol lain. Kalau kita tukar yang bawah. So ni jauh. Tambah yang atas je 2. 86, 36. Okey, boleh? Boleh. Okey. So kita tengok seterusnya. Cikgu, macam mana jadi 86 tu? Ya? Macam mana jadi 86 tu? Sebab ada 2 extra neutrons. Okey. 84 kan? So 84 just tambah dengan 2 je lah. Tambah 2 baru. Okey. Okey, boleh? Boleh. Okay, isotopes. What is isotope? Iso maksudnya sama. Topes apa? Proton. Ataupun atom. Sama proton. Maksudnya atom, same element, ni nombor 1 kena ada. Kataan ni kalau tanya definisi. Same number protons, number 2. Different number of neutrons, nombor 3. So ni definisi pilihan A. Hampa juga boleh buat definisi pilihan B. Kalau nak buat B lah, dia mesti same element juga. Same proton number but different nucleon number. So nampak, number of proton mesti gandingan dia number of neutrons. Proton number gandingan dia mesti nucleon number. Tak boleh ubah. Tak boleh ubah gandingan. Tak boleh ubah gandingan. Anggap dia kena sama. Okey, contohnya sodium 23 dengan sodium 24. Proton number sama, maka nama dia sodium. Tapi nombor of neutron dia, bilangan neutron dia berbeza, maka menyebabkan nukleon dia pun berbeza. Nukleon dia pun berbeza lah. Nukleon dia berbeza, maka
Bila nukleon berbeza, nuclide notation pun berbeza. Nuclide notation pun berbeza. Okay. So hidrogen ada 3 isotop, hidrogen yang biasa, hidrogen yang terlebih yang ada neutron ataupun deuterium, nama dia D besar, ataupun hidrogen yang ada neutrons, nama dia tritium, T besar. So sama ada apa nak tulis HHH ataupun HDT pun boleh. Simbol dia lah, D ni untuk deuterium, T ni untuk tritium. So ni popular isotopes. Popular isotopes. Hydrogen. Okay. So physical properties and chemical properties of isotopes. Disebabkan dia punya nukleon neutrons difference, number of neutrons different, maka nukleon number different. Bila nukleon number different, mass number lah different. Sebab nukleon number is equal to mass number. Bila mass number different, mass dia different. Bila mass different, density pun different. Maka kita kata physical properties dia different. Sebab different mass. Apa lagi contoh physical properties? Boiling point, melting point. Apa lagi? Viscosity. Kalau chemical properties? Okay, chemical properties same sebab same number of valence electrons. Kita boleh cakap mereka ni duduk dalam grup yang sama. Grup sama dalam periodic table. Kita tak ubah elektron. Sebab elektron, number of electron sama dengan number of proton. Okay. Kita tak ubah proton sebab nama isotop sama proton. Maka sama elektron. Yang berbeza adalah neutron. Bila berbeza neutron, sama elektron, chemical properties dia sama. Maksudnya kalau dia boleh react dengan acid, maka kawan dia pun boleh react dengan acid juga. Contohlah tu chemical properties. Different physical properties ni maksudnya dia punya boiling point, satu 100, satu lagi 90. Contohlah. Okay. Melting point, satu freeze kosong, satu lagi freeze negatif 6. Contoh. Sebab density diorang berbeza, mass diorang berbeza. So dalam fizik kita tak tengok chemical properties sebab bukan fokus kita dekat elektron. Fokus kita dekat nukleus. Nukleus maksudnya mass. Bila mass kita involve physical, especially nuclear properties. Nuclear properties lah. Okay, radioactivity. Barulah masuk fizik. Sebelum ni kita belajar kimia saja. So what needs to be happen in the definition? Pertama, kita katakan continuous disintegration. So he is the first keyword. Maksudnya penguraian secara spontan. Tu dia. Spontan maksudnya kita tak tahu bila tapi dia berlaku. Tu nama dia, spontaneous disintegration. Unstable nuclei. This is number 2. Nucleus yang tidak stabil. Accompanied by the emission of energetic particle or photon. Ini number 3. So apa maksud definition ni? Kita ada unstable nucleus. Lepas tu dia akan jadi lebih stable dengan membuang atau melepaskan energetic particle atau photon. Kalau dia energetic particle, dia ada benda lah dia buang tu. Boleh nampak. Kalau dia photon, dia adalah electromagnetic wave. Electromagnetic wave.
Maksudnya ada radio wave, ada microwave, ada X-ray, ada gamma ray. Okey. Tu photon. Electromagnetic wave. Kalau dia energetic particle, dia ada benda. Tadi saya ceritalah apa benda energetic particle, apa benda contoh photon. Tapi dia sama ada energetic particle ataupun energetic particle dan photon. Macam tu je. Okey, so contoh dekat sini. Stable isotope dengan unstable isotope. So unstable ni ada radiation. Yang ada radiation sebab dia emit energetic particle. Yang stable tak buat apa-apa lah. Normal. So tak ada apa-apa, dia normal. So hydrogen ada 3 isotop. Isotop yang ketiga tu yang akan ada radiation. Carbon 12 is the normal carbon. Carbon yang buat benda hidup, carbon yang dalam pensel semua guna carbon 12. Tapi carbon 14 ni adalah carbon yang radioaktif. Dia buat carbon dating. Carbon dating. Untuk menentukan usia fosil ataupun usia artifact. Arkeologi lah, bidang arkeologi. Oksigen biasa ni oksigen 16. Yang ni oksigen yang kita hidup udara tu lah. Manakala oksigen 15 dengan oksigen 19 radioaktif. Potassium 39 yang normal. Manakala potassium 40 yang emit radiation. Iodine 127 adalah iodine yang buat antiseptik, color dia purple ataupun brownish. Maka iodine yang 1 ni yang kita inject dekat thyroid. So kita inject dekat thyroid. Dia akan dia inject thyroid dekat tengkuk untuk tentukan sama ada kita ada penyakit ke tak dekat tengkuk kita tu, thyroid tu beguk. Dia boleh detect. Lab ada banyak isotop, cuma isotop yang ni yang emit radiation. Uranium very special one because does not have any stable isotope, maka dia always unstable. Always unstable. Nama saja uranium maksudnya dia radioaktif. Dan fokus kita nanti dekat lab dengan uranium ni lah. Okay. Radioactivity detectors. Ada 4 yang kita akan fokus kat sini. Photographic batch, lencana fotograf. Geiger Müller tube with meter ataupun nama lain dia GM tube. Cloud chamber dan spark counter. So kalau photographic batch dia ada 2 benda yang dia boleh detect, beta dengan gamma. Kalau dia GM tube dia ada 3, alpha, beta, gamma. Cloud chamber boleh detect 3 benda, alpha, beta, gamma juga. Spark counter hanya detect alpha sahaja. So yang ni yang berguna, very useful. Yang boleh detect 3 benda. Yang lagi 2 ni bukan tak berguna tapi ada kegunaan spesifik. So what happen kalau photographic batch ni dia ada detect beta dengan gamma, dia jadi gelap. Filem tu lah dia akan jadi gelap, maka ada beta dengan gamma. Tapi kita tak tahu yang mana satu. Okay, kalau Geiger Müller ni GM tube ni dia akan sambung dengan rate meter. Rate meter akan tunjuk count rate, berapa banyak radiation. Maka dan juga background radiation jugalah. Dia ada 2, satu radiation yang datang daripada source, satu lagi background radiation. Dia ada 2 dan count rate ni mesti higher pada background. Okay, kalau cloud chamber kita akan tengok pattern.
pattern dia. Pattern alpha macam mana, pattern beta macam mana, pattern gamma macam mana. So Clark chamber used to identify type of radiation. Manakala GM tube to make radiation. Dia tak tahu alpha, beta, gamma, tapi dia boleh detect tiga-tiga dan dia tukar jadi nombor lah, bilangan. Tapi kalau Clark chamber tak boleh ukur tapi dia boleh tahu siapa alpha, siapa beta, siapa gamma. Okey, spark counter dia akan mengeluarkan percikan api. Kita dengarlah bunyi tu, bunyi percikan api tu kalau ada alpha sahaja. Only alpha. Cikgu, Ya. yang alpha, beta, gamma tu dia ada certain maksud ke? Tak lagi saya cerita apa benda alpha, beta, gamma ni. Tapi ingat dululah yang GM tube dengan Clark chamber ni boleh detect 3. Yang atas photographic batch boleh detect 2 je, beta, gamma. Yang bawah hanya alpha. Okey, boleh? InsyaAllah. Okey. Lagi saya cerita lah apa benda alpha, apa benda beta, apa benda gamma. Ni bukan jadual waktu jadual waktu apa pun nama alpha, beta, gamma kan. Yang ni bukan jadual waktu. Okey, GM tube. So GM tube bentuk dia macam ni. Ni tube dia. Lepas tu kat depannya ada meter window. So kalau kita connect dengan rate meter, ni rate meter, mesin ni. Tak ada benda apa-apa pun. Tapi rate meter tunjuk nombor 32. Maka ni kita panggil background radiation. Zero error lah juga. Kita boleh katakan dia zero error lah. Tapi bukan error sangat pun. Memang wujud lah background radiation ni. Datang daripada mana? Datang daripada space radiation. Ataupun rocks, soil, minerals. Not harmful. Sebab kita expose sentiasa dengan benda-benda ni. Space radiation maksudnya datang daripada angkasa. Especially matahari lah. Matahari emit a lot of radiation. Dan radiation tu sampai ke bumi tapi tak harmful. Sebab dia dah ditapis oleh ozon dan sebagainya. Tapi dia wujudlah sikit. Walaupun tak harmful, dia wujud juga sikit. Rocks, batu-batu dalam tanah tu pun ada radiation, soil dan minerals. Tapi dia very trace amount. Kita panggil trace amount. Trace amount maksudnya sangat sikit. Dan dia bukannya harmful. What happen kalau kita memang betul-betul letak benda yang radioaktif, maka dia akan detect alpha, beta, gamma, tak kisah yang mana satu. Semua masuk dalam GM tube ni dan dia akan tunjukkan nilai berapa. Dan nilai ni mesti tinggi daripada background radiation. Kalau nak tengok nilai sebenar, kita kena tolak background radiation. So ni nilai sebenar, actual value. So dia lebih kurang macam zero error lah, kita buang balik lah nombor yang kita tak mahu. So kalau soalan tanya, kenapa rate meter detect number walaupun tak ada radioactive source, presence of radioactive source, maka kita kata due to background radiation. Kalau soalan kata datang daripada mana background radiation, what is the source? Kita kata datang daripada space, datang daripada batu-batu, tanah, mineral dan sebagainya lah. Okay. The next, Clark chamber. So Clark chamber tak boleh measure tapi dia boleh detect what type of radiation. Kalau radiation tu alpha particles, maka pattern dia straight ni, pancar memancar. So dalam Clark chamber ada asap, asap putih yang duduk dalam Clark chamber ni. Lepas tu bila ada alpha particle, dia akan susun asap tu jadi bentuk macam ni. Jadi bentuk pancar memancar. Kalau dia beta, maka dia macam seaweed. Nampak asap tu macam seaweed lah dalam aquarium tu. Kalau dia gamma ray, kita tak nampak sangat pattern dia. Dia macam habuk. Macam habuk, dust. Macam dust. Dia macam dot asap tu lah. Mesti jadi macam habuk-habuk. Okay, clear tentang pattern dia. Ya. Clear.
Okay, so ingat GMQ nak measure. Measure. Cloud chamber nak tentukan type. Radiation. Okay, tak boleh measure, tak boleh ukur berapa nilai. Spark counter hanya untuk alpha sahaja. Bila ada alpha, dia akan ada percikan api dekat wire ni, tengah-tengah wire ni. Percikan api. Macam mercun pok. Kan mercun pok? Mercun bawang lah. Mercun bawang. Macam tu. Dia bukannya keluar api macam letupan tu. Dia ialah percikan kecil sahaja. Maksudnya ada alfa. Tu je. Ada alfa tapi tak boleh ukur jugalah. Dia boleh tahu tu alfa saja. Okey, photographic batch ni penting, useful to people who works in nuclear industry. Who work in nuclear industry. Dia sebagai nak detect kalau kita tu dah terkena tak radiation yang kita duk bekerja dengan benda tu lah. Kalau terkena, dia akan jadi colour hitam. Maksudnya bahayalah. Bila ada colour hitam, contact medical emergency. Supaya mereka boleh decontaminate. Decontaminate. Macam COVID-19 punya cara, tapi lain lah, tak sembuh ayat. Dia buatlah cara dia tu, cara nak decontaminate tu. Okey, maksudnya siapa-siapa je bekerja dalam nuclear reactor ke, dalam tempat scan ke, X-ray ke, dekat CT scan ke, MRI ke, apa semua, kena gunalah film batch ni. Dia pakai buang. Pakai buang. Nak hasilkan benda tu tak guna kos sangat cikgu. Tak, dia macam filem lah, filem yang lama tu kan, macam filem. Murah lah bahan dia tu. Semua buat jadi lancana lah, ni ada pin dekat kat baju. So lepas dia detect tu dia macam tukar colour. Ya, maksudnya lepas kita keluar daripada tempat tu, kita kena check lah. Buka batch kita tu check hitam ke tak. Kalau hitam, we have to contact medical emergency. Sangat bahaya. Sebab dah terdedah lah. Bila kita terdedah dengan radioaktif ni, radioactive emission, dia akan rosakkan DNA kita. DNA damage. Bila DNA damage will cause cancer. So, kena segera sebelum terlambat. Okay. Okey, tadi cerita kan apa benda alfa tu, apa benda beta, apa benda gamma. Ni nak ceritalah. Dia bukan jadual waktu. So alfa particle, nama lain dia adalah helium. Sebab apa kita tahu dia helium? Sebab saintis check. Bila keluar alfa, tiba-tiba ada 2 proton, 2 neutron. 2 proton ni dalam periodic table helium. So dia keluar helium. Tapi proton hilang. Proton hilang. Elektron tak ada. Dia botak lah, botak. Elektron tak ada. Nukleus sahaja. Nukleus only. So ada 2 proton, 2 neutron. Positive charge. Sebab elektron tak ada. Okey, beta particle pula. Apa benda beta particle ni? Beta particle adalah elektron. High energy. Tadi saya cerita kita tak mau sebut pasal elektron. Tapi tiba-tiba macam mana dalam nukleus tu boleh ada elektron. Kan pelik tu. Dalam nukleus ada proton dengan neutron je kan. Macam mana boleh tiba-tiba ada balik kawan baik kita ni. Datang daripada mana? Menyebuk je kan. Tadi saya cerita macam mana boleh ada elektron dan kawan baik kita ni. Ingat ke kita dah cemuh lah dengan dia, rupanya ada lagi. Dia yang datang lagi menghantui kita. Maka kalau dia elektron, kita confirm lah dia negatif ni. Okay, 2 ni kita panggil energetic particle. Energetic particle. Last kali, gamma rays. Dia adalah photon. Dia merupakan electromagnetic wave dan does not have
charge. Okay, so ni gamma ray. Dia wave lah. Selain daripada photon yang gamma ray, ada lagi X-ray. X-ray kita tak belajar lah dalam SPM, tapi ada X-ray, microwave, radio wave dan sebagainya lah. Cuma fokus kita hanyalah gamma ray. Okay, energetic particles ada tak lagi? Ada. Positron nama dia. Positron maksudnya positif elektron. Positron. Positif elektron maksudnya elektron kan selalu negatif kan, tapi elektron kita ni positif, pelik sikit. Nama dia juga anti-elektron. Positron ni. Ada lagi lah tapi ni tak belajar dalam Neutron. tak belajar dalam. Yes. So ingat alpha, beta, gamma. Delta tak ada. Saya pun tak pernah jumpa lagi lah delta. Dia ada waktu sampai delta lah. Okay, ionizing power. Apa benda ionizing power ni? Kebolehan, ability to make ions. To make ions from the surrounding atoms. Maksudnya alpha, beta, gamma ni boleh buat ion. Datang daripada mana ion tu? Datang daripada atom sekeliling dia. Contoh, kalau alpha ni berlanggak dengan oksigen dekat dalam udara, oksigen, maka dia boleh convert oksigen ni jadi oxide ion. Itu maksud dia. Mengionkan atom. Dan kita tengok apa benda masuk nombor-nombor. Alpha particle massive. Sebab dia mass dia besar. Mass dia besar, maka dia boleh mengion banyak atom. Sebab dia ada banyak mass. More mass, more ionizing power. Maksudnya banyak yang akan berlanggak dengan dia lah. Beta. Beta adalah elektron. Dia less mass. Bila less mass, kurang yang berlanggak dengan dia, kuranglah ion dia. Gamma. No mass. Bila no mass, hanya sikit saja yang jadi ion. So who has the highest ionizing power? Alpha. Alpha particles. The least ionizing power? Gamma ray. Gamma ray. Okay. Itu je. Dia punya orang kata apa? Nak kena hafal dia lah. Highest apa? Lowest apa? So next. Penetrating power. So apa benda penetrating power? Kita kena tengok range dia. Range, travel. Kalau dia alpha, dia hanya boleh bergerak few sentimeter. Maksudnya kalau kita duduk jauh sikit, alpha tu tak sempat sampai dekat kita. Maksud kita selamat. Beta boleh few meters. Maksudnya kena lagi jauh daripada beta ni, baru tak kena. Kena jauh sangat-sangat lah. Few meters ni lebih kurang bawah 10 lah. Bawah 10 meter. Bawah 10 meter. Kena jauh daripada 10 meter. Maksudnya kalau hampa duduk hujung padang ke hujung padang tak kena lah. Gamma ray. This is the most harmful one because it can travel few hundred meters. Tak sempat lari, dah kena. Confirm kena. Confirm kena. Sebab dia satu laju, satu lagi dia boleh travel longest distance. So yang mana harmful? Dua ni harmful. Gamma ray dengan Yang atas bukan tak harmful, dia less lah, less harmful. Okay. Yang gamma ni memang confirm kena lah. Nak lari boleh ke? Kita ni lari lebih daripada 100 meter dalam satu saat? Tak boleh. Mesti kena punya. Okay, kita tengok pula dia punya penembusan. Kalau dia alpha, maka dia hanya boleh diberhentikan dengan sehelai kertas.
Maksudnya kalau kita duduk belakang kertas, kita selamat daripada alpha. Okey. So tadi lupa nak cerita. Alpha particle ni, kenapa dia hanya few sentimeter? Sebab dia massive. Bila dia massive, dia slow. Kalau beta pula less mass, maka dia fast. Dia boleh laju. Gamma rays dia tak ada mass, dia wave. Maka speed of light, kelajuan cahaya. Okey. Sebab tu dia boleh few hundred meters. Okey, kalau tengok balik beta, beta unfortunately boleh tembus kertas, tapi dia berhenti dengan aluminium. Kalau kita duduk belakang aluminium, alpha tak kena, beta pun tak kena kita. Okey. Tu aluminium lah, tin aluminium tu. Gamma rays, ni lagi satu hal lagi ni. Paper tembus, aluminium tembus, maka yang tak tembus adalah lead. Tu pun ada sikit-sikit jugalah yang berjaya melepasi, tapi not harmful. Not harmful. Dia tak membahayalah. Maka lead ni kena, kalau kita duduk belakang lead, maka kita selamatlah. Walaupun gamma ray ni berjaya juga sikit keluar tembus, tapi dia tak harmful. So what happen kalau kita ada radioactive waste, kita ada sisa buangan radioaktif, kita akan masuk dalam tong lead. Tong lead, masukkan waste dalam ni, lepas tu kita seal. Penutup tu kita sealkan supaya dia tak terbuka. Lepas tu kita simenkan. Lepas simenkan, tanam 100 meter tanah ke dalam tanah. Kalau orang mati kan, lahan liat pun tak sampai lah 100 meter. Tapi yang radioactive substance kena tanam 100 meter lebih. Okey, maksudnya selain daripada lead ni, simen lah, konkrit. Konkrit pun tak tembus juga gamma ni. Okey, so macam mana nak hafal susunan? PAL. PAL. Paper, aluminium, lead. Ataupun PAC. Pacman tu. Pacman. Itu konkrit lah. Okey, boleh? Boleh. Okey. So ingatlah kalau nak handle radioactive waste, sisa buangan radioaktif, masuk dalam tong lead, sealkan penutup dia. Seal tu maksudnya memang tak boleh buka dah. Lepas tu kita kena simenkan juga. Sebab apa nak kena simenkan juga? Lead ni very reactive. Dari segi chemical lah, dia bertindak balas secara kimia. Dia boleh berkarat, dia boleh jadi garam, jadi salt, jadi apa-apa ion lah. So kita tak mau bocor. Bila bocor bahayalah, kita simenkan. Simen dia less reactive. Dia lengai, dia inert simen. Okey. Electric field deflection. So macam cathode ray pun deflect in electric field. Tapi yang ni radioaktif lah. Radioactive emission pun deflect juga, kecuali gamma. So kalau gamma, disebabkan gamma no charge, maka dia tak ada efek dekat dalam electric field. Dia go straight sahaja. Kalau dia alpha dia positif. Lepas tu dia massive, dia berat. Maka dia akan deflect towards the negative. Deflect towards the negative, small angle deflection. Sebab dia slow and massive. Bila dia slow and massive, inertia dia tinggi. Inertia tinggi, susah nak deflect. Kalau dia beta negative charge. So dia akan attracted towards positive. Bigger deflection sebab dia fast and less mass. Inertia kurang, maka senang nak deflect. Okey, faham electric field?
So smaller deflection dengan bigger deflection ukur daripada gamma. Gamma kan straight. Kalau angle dia besar, dia beta. Kalau angle dia kecil, dia alpha. Kalau dia towards negatif, dia alpha. Kalau dia towards positif, dia beta. Okay. So kita tengok pula magnetic field. Magnetic field kena guna Fleming left hand rule. Okay. So dia ada Cikgu. north star ya. Yang beta tadi tu initial dia rendah kan cikgu kan? Ya, initial rendah sebab mass dia rendah. Okay. Okay. Okay, yang ni kena guna Fleming's left hand rule. Kalau dia alpha, kena tengok arah current. Arah current ikut positif. Yang ni beta, arah current terbalik. Opposite. Sebab arah current terbalik daripada elektron. Elektron move from left to right, current terbalik. So kena tengok jari tu betul. Jari kita tu. Jari kita yang ada 3 tu. Okay, ni kita punya force. Yang ni kita punya magnetic field. Yang ni kita punya current. Current ni sama ada ikut ibu jari ikut kuku ataupun kena terbalikkan. Dia bergantung kepada alpha atau beta. Yang magnetic field sentiasa tunjuk south. Ni south. Macam biasalah. So kalau tengok gambar ni, dia ada pangkah-pangkah kan. Pangkah-pangkah maksudnya north dekat atas, south dekat bawah. So dia macam sandwich. North dekat atas, south dekat bawah. So tengah-tengah ni radiation lah lalu. Macam tu. So kalau kita letak radiation antara sandwich north dengan south ni, north dekat atas, maka kalau tengok gamma, dia tak ada charge, dia tak ada deflection. Kalau dia alpha, dia ada deflection small, arah kiri. Small deflection. Kalau dia beta, arah kanan, bigger deflection. Small dengan bigger sebabkan mass. Kalau mass kurang, bigger. Kalau mass banyak, small. Arah kiri kanan tu berdasarkan Fleming left hand rule. Okey, boleh? Boleh. Okay, kalau terbalik, contohnya south dekat atas, north dekat bawah, terbalik jugalah. Elektron belah kiri, beta belah kiri, alpha belah kanan, terbalikkan sahaja. Okey, boleh? Boleh. Okay, next. Radioactive decay. Benda radioactive decay ni. Process unstable nuclei change into more stable nuclei by emitting radiation. So unstable kena bertukar jadi stable, tapi nak tukar jadi stable tu kena buang radiation. Radiation alpha, beta atau gamma. A stable nucleus has the correct balance of protons and neutron. Mempunyai keseimbangan proton dan neutron. Samalah, lebih kurang sama bilangan. Lebih kurang, tak semestinya sama sebetul-betulnya sama, tapi lebih kurang sama. Kalau terlebih neutron, maksudnya sangat obvious lebih dia, maka dia tak stable lah. Bila tak stable, dia kena jadi stable. Bila nak kena jadi stable, dia kena buang radiation. Alpha, beta atau gamma. So bahasa yang kita akan guna adalah parent nuclide dengan daughter nuclide. Parent tu yang original. Dia akan buang radiation. Parent ni unstable lah. Unstable. Dia akan emit radiation and changes into daughter nuclide. Daughter nuclide ni stable. More stable. Okay. So ni bahasa bio jugalah. Cell division kan guna bahasa parent dengan daughter kan. Ya. Lebih kurang lah bahasa bio lah juga. So radioactive decay is named after the type of radiation. So kita ada 3, alpha, beta, gamma.
Alpha decay, beta decay ataupun gamma decay. Ada 3 lah. Lepas tu dia random proses. Bila kita katakan random, dia ada probability. Lepas tu probability dia sama. Untuk atom tu lah. Contoh uranium ada probability yang sama. Lead ada probability yang sama. Walaupun dia random. Dan dalam maths random dengan probability adalah dia punya kawan baik lah. Kalau dia random mesti ada probability. Kalau kau add maths semua kan. Kita tengok decay yang pertama, nama dia alpha. Alpha decay macam mana? So kita ada parent nuclide 128 neutron, 83 proton. Beza sangat banyak. Maka dia unstable. Bila unstable, dia kena jadi stable. Jadi daughter nuclide ni. Dan dia akan emit particles, radiation particles. Nama dia alpha, 2 neutron, 2 proton ataupun helium. Nama yang sama jugalah. So, macam mana ni? Macam mana kita nak tahu dia alpha? Kita tengok 128 ni berubah jadi 126. Maka kita tolak 2. 83 jadi 81. Tolak 2 juga. Maka dia alpha. Okey. Lagi satu kita boleh tengok dalam bentuk equation, nuclear equation. Dalam bentuk nuclear equation. Bukan chemical equation. Sebab apa? Sebab ada nombor. Kalau chemical equation tak ada nombor lah. So ada nombor ni 211 jadi 207. Dia tolak 4. Okay, 83 jadi 81. Tolak 2. Kalau dia tolak 4, tolak 2, confirm alpha decay. Dan kalau kita tambah balik, 207 campur 4 dapat balik 211. 81 campur 2 dapat balik 83. Okey. So apa beza atas dengan bawah? Atas neutron dengan proton. Yang bawah nukleon. Dengan proton. Bila nukleon, dia proton campur neutron. Kalau atas, proton tolak 2, neutron pun tolak 2. Maka tolak 4. Okey, faham? Faham. Okey. So ni general formula dia. General formula. Helium ni, simbol helium, hampa boleh tulis simbol alpha, diterima. Tulis simbol alpha boleh, simbol helium pun boleh. So apa perubahan dia? Nombor atas tolak 4, nombor bawah tolak 2. Cikgu, main helium je ke contoh dia? Ke dia ada lagi contoh Ada yang lain? banyak lagi. Cuma dalam exam mereka dah bagi siap-siap dah parent dengan daughter ni. Hampa tinggal nak teka yang ni je, yang belakang ni. Okey. Okay, macam nak teka yang belakang, hampa tengok beza berapa. Kalau beza dia 4 dengan 2, maka dia alpha. Dia alpha. Macam itulah. Ni kalau Ataupun ada soalan macam ni juga. Ada soalan dia bagi dah bismuth ni dengan helium. Hampa tinggal teka 207 dengan 81 ni. Dia akan kosongkan. Hampa kena tulis lah nombor dia tu. Ataupun dia dah bagi dah thallium dengan helium. Hampa tinggal teka 211 dengan 83 pula. Okey, faham soalan tu? Faham. Maksudnya dia boleh ubah mana-mana tapi dah bagi 2. Dan helium ni hampa kena hafal. 42 ni, nombor 42 ni kena hafal. Dia bukan datang daripada mana. Memang kena hafal. So yang ni dia punya proses dia lah. Uranium kita tahu always unstable. Bila dia unstable, dia kena jadi stable. Maka decay event happen, dia emit alpha. Alpha ni datang daripada nukleus dia, bukan elektron ke apa. Dia buang sikit lah nukleus dia tu, maka jadilah daughter nukleus. Stable lah sikit. 224, 90. Dan kemungkinan juga, thallium ni pun nanti akan emit lagi alpha ke beta ke apa ke nantilah. Kemungkinan juga sebab dia tak stable, unstable. Okey. So kita tengok yang kedua, beta decay. So beta decay, parent nuclide
Ada daughter nukleid, lepas tu dia emit beta partikel. Dan kita tahu beta partikel ni adalah elektron. Macam mana boleh ada elektron dalam nukleus ni? Ni nak cerita main. Macam mana datang elektron dalam nukleus. Datang daripada neutron. Neutron ni kan neutral, tak ada charge. Rupa-rupanya neutron tu adalah gabungan proton dengan elektron. Tak satu plus satu jadi kosong. Satu dengan kosong jadi Abang. satu. Oh, barulah kita tahu. Duduk angkat. Neutron tu proton kahwin dengan elektron. Maka sebenarnya apa yang berlaku, neutron tu dalam nukleus tu berpecah balik, bercerai balik jadi proton dan elektron. Maka kita ada lebih proton, kita buang elektron. Kuranglah neutron kita tu. So contohnya equation dia bagi kat sini silikon. Silikon, phosphorus. So tengok nombor atas tak berubah. 31 masih lagi 31. Tapi nombor bawah proton ni kita dah terlebih satu kan. Sebab tadi dapat satu lagi lebih. Dan kita akan buang elektron. Nombor kosong dengan negatif satu sila hafal. Okay. Sebab apa yang atas ni tak berubah, mai saya nak cerita. Okay. Mula-mula kita buang satu neutron. Lepas tu kita tambah balik satu proton. Maka net dia, bersih dia kosong. Maka tak berubah. Faham? Faham. Okey, yang ni sebab yang ni adalah nukleon. Nombor nukleon tu lah. Memang kita buang satu neutron, sepatutnya kurang satu lah. Tapi rupanya kita tambah balik proton tu. Neutron memang berbeza, nilai neutron berbeza. So kalau kita tengok kat atas ni 17 neutron dah jadi 16. Tapi 14 naik balik 1. Maka total dia masih sama. Okey. So kat bawah ni ada gambar rajah jugalah macam mana neutron tu berpisah jadi proton dengan elektron. Rupa-rupanya elektron kawan baik kita ni dia menyamar pula. Ada juga dalam nukleus tu. Dia menyorok lah dalam nukleus tu. Jadi neutron. Kita ingat dah tak mau dah baca cemus dah yang elektron rupanya dia ada juga. Dia muncul juga. Dia menghantui kita lah. Masih lagi menghantui kita. So ni general formula. Nombor atas tak berubah, nombor bawah tambah 1. Lepas tu nombor yang ni sila hafal, kosong dengan negatif 1. Dan kalau kita tambah balik, 15 tolak 1 akan dapat balik 14 lah. 31 tambah kosong dapat balik 31. Okay, clear? Sekejap cikgu. Ya. Ada soalan? Tak. Tak ada. Salim sekejap. So kita tengok yang terakhir, gamma decay. Gamma decay dia special. Sebab nombor dua-dua tak berubah. Tapi ada gamma. Datang daripada mana gamma ni? Datang daripada simbol ni. Yang ni maksudnya energetic. Maksudnya dia ni tenaga dia banyak. Dia aktif, hyperaktif lah. Maka dia nak buang tenaga dia tu. Dia buang dalam bentuk gamma rays. Gamma rays. So dia panculkan lah gamma rays. Tapi atom dia tu sendiri, nukleus dia sendiri tak berubah. Proton masih sama, neutron pun masih sama. Cuma dia dah kurang tenaga. Dan ni dia punya general formula dia. Tak berubah lah. A dan Z ni tak berubah. Cuma kita tambah gamma. Dan gamma ni selalunya dia takkan jadi seorang-seorang dia. Dia sama ada alpha gamma ataupun beta gamma. Alpha tadi boleh seorang-seorang, beta pun boleh seorang-seorang. Tapi gamma dia mesti kena dengan alpha ataupun dia mesti dengan beta. Dia tak boleh seorang-seorang. Okay, gamma ray dalam electromagnetic spectrum duduk dekat ujung. Dia high frequency. Bila high frequency, high energy. Compare tu radio lah. Cikgu, Ya. apa maksud dia tak boleh seorang-seorang tu? Maksudnya kalau dia gamma dia mesti juga ada alpha ataupun dia mesti ada beta. Kat mana asal beta dia tu? Tak ada lah dekat sini tapi yang ni dia punya orang kata apa contoh saja. Ada lah sepatutnya ada alpha beta tu. Cikgu, Ya. yang Dia gabung ke maksudnya?
Maksudnya Tak. alpha beta tu dah ada siap-siap dah dalam equation tu. Belum lagi. Yang ni macam intermediate. Tak lengkap lah. Kita ni masih lagi ada lagi. Maksudnya ada lagi satu. Maksudnya dia bergabung ke apa? Tak. Dia tak gabung. Dia asing. Cuma dia berlaku serentak. Maksudnya lepas gamma ni terus jadi alpha ataupun lepas gamma terus jadi beta. Macam tu lah. Lepas tu cikgu yang star tu kena tulis Star ni tak perlu pun tak apa. Janji star tu belakang sekali tu kena ada tambah gamma lah. Ya. Tapi jarang lah soalan tanya macam ni jarang. Soalan selalu buat alpha atau beta. Beta. Ni jarang lah, jarang. Saya tak dah berapa tahun dah rasa tak pernah nampak lagi lah soalan tanya gamma. Dia selalu akan ada macam ni. Dia akan ada alpha, lepas tu nanti kat belakang tambah gamma. Tu ada. Ataupun beta kat belakang tambah gamma. Ni ada. Okay, boleh clear. Okay, summary. Kita ada alpha, beta, gamma. Macam biasalah kena tolak 4, tolak 2. Ancir tambah 1 ataupun ancir-ancir. Tapi yang bawah ni adalah di luar SPM. Ada jugalah lagi positron tadi saya cakap tu. Elektron yang positif ataupun elektron capture. Dia produce X-ray. Ni yang buat X-ray badan kita tu lah datang daripada sini benda-benda ni. Partikel ni. So yang ni pengetahuan sahaja. Ada lagi lah maksudnya. Tapi kita fokus kita yang ni untuk SPM. Especially alpha dan beta. Cara nak balancekan alpha, cara nak balancekan beta. Okay. So kita tengok radioactive decay series. Tadi saya cerita dah. Kalau tadi dia dah undergo alpha, contohnya polonium, undergo alpha decay jadi lead. Lead ni pun kemungkinan besar dia unstable juga. Maka dia emit lagi radiation. Kali ni beta dan gamma. Nampak beta dan gamma jadi bismuth. Bismuth ni masih lagi unstable, dia emit lagi beta dan gamma jadi polonium. Polonium lagi tak stable, alpha. Jadi lead. Lead buang beta dan gamma jadi bismuth. Bismuth buang beta saja jadi polonium. Polonium buang alpha dan gamma baru jadi lead yang stable. Macam mana nak tahu dia stable tu tadi cikgu? Ya? Macam mana nak tahu dia stable tu? Nanti saya cerita macam mana. Okay. Kalau nombor lead ni 206 dengan 82 ni ada dalam periodic table. Periodic table kan ada nombor 206 dengan 82 kan, wujud nombor 22 ni maka dia stable. Kalau polonium nombor kat periodic table yang bawah memang 84 tak berubah, tapi yang atas ni nombor lain. Maka dia tak stable. Cikgu nanti lah exam dia bagi ke periodic table? Tak bagi, cuma dalam fizik soalan dia macam ni. Soalan dah bagi dah siap-siap polonium, lead dengan bismuth contohnya. Apa tinggal nak teka dia alpha ke dia beta ke? Gamma pun dia dah bagi siap-siap. Okey, macam mana nak tahu dia alpha ke beta? Hampa tengok beza nombor tu. Ni tolak 4, bawah tolak 2. Yang ni kosong, bawah tambah 1. Tambah 1. Okay, macam itulah. So yang ni semua ni rantaian ni kita panggil decay series. So kat sini ada formula. Kalau soalan tanya macam ni. Dia dah bagi uranium. Lepas tu dia omit yang tengah-tengah ni dia tak tengok tapi ada lah. Dan dia terus bagi jadi lead. Dia bagi terus jadi lead. So berapa alpha, berapa beta yang dah dikeluarkan. Hampa kena buat equation lah. Ada 2 equation. Lepas tu solve simultaneously. Solve simultaneously. So hampa tengok nanti dalam slide ni nanti saya post dekat group. Hampa tengok balik lah cara nak kira dia ni. Tapi saya nak sentuh pasal graf ni. Graf ni penting. Macam mana kita boleh tahu daripada graf ni dia beta ke dia alpha. So kalau kita tengok W ni pergi turun jadi X, K jadi X. So berapa banyak dia turun? 1, 2, 3, 4. Tolak 4 maka dia alpha. Okay. X pula decay jadi Y. So tak berubah kan?
tak berubah nombor tapi tambah 1, maka dia Dia beta. okey. So kat bawah kita WX tu alpha, bawah XY di beta. So ingat kalau dia turun secara macam ni, dia alpha. Kiralah betul tak ada 4. Kadang-kadang dia turun 8. Kalau turun 8 berapa alpha? Sebab apa turun tu alpha ni? Sebab yang ni adalah nuclear number. Nuclear number kalau tu kurang 4 maksudnya alpha. Lepas tu dia kurang 2 juga. Proton number. Proton number tu kurang 2. Maka dia memang confirm alpha. Oh, okey. Okey. Kalau yang ni XY ni nuclear number tak berubah, proton number bertambah, maka dia beta. Okey, clear? Yes. Tapi ke gamma Okey, tak ada. soalan saya, gamma tak ada berubah lah, tak ada nak Tak ada tulis lah kan? kita tak boleh lah nak tunjuk perubahan gamma tu. Tak boleh. Sebab yang ni nuklear dengan proton. Gamma dua-dua tak berubah. Oh, okey. Sebab tu saya kata yang Faham. pentingnya alpha dengan beta saja. Gamma tu contohlah kalau kat belakang ni tiba-tiba dia tambah gamma. Macam tu je lah, tambah gamma. Macam tu je. Okey. So tadi soalan saya tanya, kalau WX ni turun 8 maksudnya berapa alpha? 2. 2 alpha. Kalau XY ni ada 2 tambah 2 maka 2. 2 beta. Beta. Macam tu je lah, hampa tengok je graf tu. Dia bukan setakat WXY, dia boleh graf dia panjang lah. Macam ni, lepas tu macam ni, lepas tu macam ni, lepas tu macam ni, lepas tu macam ni lagi, macam ni, macam tu lah. Sudah. Sekarang graf dia hampa kira je, ni alpha, ni beta, ni alpha, beta. Ada cikgu. Ya. Kalau dalam radioactive decay series ni, kalau kita tulis alpha dengan beta je tak ada gamma. Apa? Soalan tak kata ada gamma tak apa. Okey. Memang alpha dan beta pun diterima. Kalau tiba-tiba dia buat simbol gamma kat sini kan, maksudnya hampa kena tulis lah gamma sekali. Selain daripada Kat mana cikgu? Oh, dekat sebelah line tu dia tulis siap gamma. Okey, boleh? boleh. Okey. So kita tengok worker example ni. Macam mana? State type of decay and balance the equation. So type of decay dulu. Kalau kat belakang ada helium, dia alpha decay. Alpha decay. Kalau belakang Alpha. ada elektron, dia beta. Beta. Decay. Okey. Okay. So hafal. Helium 42, elektron kosong negatif. Kosong tu. Okay, baru kita tengok helium ni. 238. Jadi 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. Yang bawah 9. 90. Bawah ni tak ada berubah nombor 32. kuatan. Yang bawah Kedua. 32, 16. 16. faham cara nak balance? Hafal ni dulu. Hafal. Okay. Next. Okay. Nuclide bismuth 206, 83, series of decay, ... Kita omit yang tengah, terus jadi TB 206, 82. Determine number of alpha dengan number of beta. So hampa kena tengok 206, 206 tak ada perubahan. Kan? 83 jadi 82. So Jadi dia ada satu tolak beta je. satu. So kalau tolak satu, maksudnya ada gabungan lah alpha dan beta tu. Ada gabungan alpha, ada gabungan beta. Sebab kalau bawah ni jadi tambah satu, memang confirm beta. Faham tak? So kalau bawah ni tambah satu memang confirm beta. Tapi bawah ni tolak satu, maka ada gabungan alpha dan beta. Hampa kena buat equation lah. Tak apa, nanti saya tunjuk solution dia dalam grup. Okay, boleh? Boleh. Solution dia nanti saya tunjuk dalam grup.
half-life. Half-life ada perkataan half, setengah, 1/2. So the time taken, dia mesti time taken, ini nombor 1. Number of undecayed nuclei. Bilangan nukleus yang belum terurai. Maksudnya unstable. Ini unstable. Number 2. In the sample to be reduced, berkurang menjadi setengah. Ini nombor 3. Contoh gambar saya bagi ada 80 bilion. Kalau setengah jadi 40 bilion. So berapa banyak masa dia nak jadi setengah ni, nak berkurang? 40 minit. Contoh lah, ni contoh. Dia bukan 40 minit je. Dia boleh jadi macam-macam minit lah. Contoh, kalau sini semua unstable. 100% unstable. Sekarang ni 50% dia tinggal. Maksudnya lagi 50% dah stable. Bila dia stable, dia tak ada radiation. Kita nak tengok yang masih ada radiation, yang masih ada 50% lagi. So berapa banyak dah reduce? 40 minit masa dia. Lepas tu yang 50 ni jadi setengah lagi. 25%. Tambah 40 lagi. Tambah 40 jadi 80 minit. 25 jadi lagi setengah daripada 25. 12.5%. Tambah 10 minit. Lepas 20 minit. So kalau kita tengok dalam gambar ada 3 half-life. 3 half-life. So half-life ni apa sebenarnya? Apa maksud? Secara orang kata apa? Kegunaan harian dia adalah jangka hayat. Jangka hayat. Kalau half-life dia kurang macam ni, maka dia cepat habis. Cepat habis. Radiation tu dia cepat habis. Kalau dia macam uranium ni sampai million, siapa pun kat dunia ni tak boleh hidup sampai million lah. Dia lambat sangat habis. Memang tak, kira ni macam takkan habis lah. So uranium ni quite renewable. Dia sebenarnya semua nuklear non-renewable. Maksudnya dia akan habis juga. Cuma uranium ni sampai million lah. Million ni kita consider macam infinity lah kan. Kira infinity lah lebih kurang. Sebab matahari pun, solar energy, matahari tu pun lama-lama dia akan mati juga. Cuma bila dia nak mati tu kira billion years lagi kan, million years. Kira macam renewable lah juga solar energy tu. Bukan matahari tu takkan mati. Tapi dia nak mati tu lambat lagi. Itulah contohnya. Itu maksud dia. Uranium ni adalah dia punya jangka hayat dia lambat lagi. 303. Maksudnya tahan lama, long lasting. Long lasting. Kalau kita nak guna dalam nuclear reactor, senanglah, jimat kos. Kita beli uranium banyak-banyak, lepas tu dia tahan sampai bila-bila. Tentulah. Kita tak payah top up lah. Itu maksud dia. Okey, faham? Itu maksud half-life lah. Tapi secara teknikal lah, dia bila dia nak jadi setengah. Itu ukur masa. Dan masa tu constant. Maksudnya nak jadi setengah yang seterusnya pun masa yang sama juga, 40 minit contohnya. Ataupun sodium ni tulis 15 hours. Maksudnya the next 15 hours dia jadi setengah lagi. Setengah. Sampai habis tu, sampai semua kosong. Tak ada dah unstable, semua dah stable. Okay, activity. Activity adalah number of decays per second. Berapa banyak atom yang telah decay per saat. Unstable nuclei. Yang dah jadi stable. Berapa banyak dah. Juga dikenali sebagai decay rate. Okey, maka bila bilangan undecayed nuclei decreases, maksudnya bilangan yang masih unstable berkurang, maka aktiviti pun berkurang lah. Sebab kita dah tinggal sikit saja yang boleh decay, maka aktiviti sikit. Okey. Macam mana nak measure aktiviti? Measure guna GM tube tadi tu yang disambungkan kepada rate meter. So dia punya susunan radas ni macam ni lah.
kita ada GM tube, kita ada radioactive substance, kita ada rate meter. Okay. So there is 3 people who work on this experiment. Nama dia Henry Becquerel, Pierre Curie dengan Marie Curie. So diorang tiga-tiga ni menang Nobel Prize in Physics tahun 1903 sebelum Perang Dunia Kedua dan Dunia Pertama lagi lah. Cikgu, Perry dengan Mary tu adik-beradik Pierre dengan Mary adalah suami isteri, husband and wife. Wow. Diorang ni bekerja dalam lab yang sama. Dan for your information, Marie Curie is the first woman who won Nobel Prize. Merupakan perempuan yang bukan tradisional lah. Dia bukan tradisional. Maksudnya kalau lelaki boleh buat, dia pun nak buat macam lelaki juga. Benda-benda yang pemikiran dia. Sebab tu dia boleh menang Nobel Prize. Sebab siapa yang berani nak buat eksperimen tentang radioaktif ni? Dia je yang berani. Berani. Dan dia punya buku nota. Buku nota tulis semua data eksperimen pun masih lagi radioaktif sampai sekarang. Dan diletakkan dalam museum yang diseal dengan lab. Buku nota dia masih lagi radioaktif. So, disebabkan diorang ni menang Nobel Prize dalam radioaktif punya research, maka nama diorang ni, Becquerel dengan Curie ni jadi unit untuk aktiviti. Becquerel maksudnya 1 disintegration per second. Curie sama dengan 37 juta per second. Tu unit lah, unit aktiviti. Okay, faham? Okay. Half-life and activity. So decay rate dia macam mana, dia punya curve dia. So mula-mula kita ada 100% yang akan emit radiation. Bila dah jadi setengah, 50%, maka graf akan turun lah 1/1. Cari bila dia turun setengah. Bila tu dekat sini. Yang ni adalah half-life. Simbol dia T/2. T/1/2. Okey. Bila pula jadi 25%, maksudnya dah jadi kurang setengah lagi. 1/4 pula lah. Bila T/1/2 yang kedua. Jarak dia sama. Kalau 40 minit, 40 minit lah. Kalau 50 million years, 50 million years lah. So ada game. Siapa yang main game tu lah. Nama game tu Half-Life juga. Tapi simbol dia lambda. Yang ni yang buat spawn. Lambda ni simbol untuk apa? Wavelength. Wave. So game ni kontroversial lah untuk fizik. Nama Half-Life simbol lambda. So kalau fizik memang salah dah. Lambda is not Half-Life. Maksudnya dia kena guna simbol T half lah. Ya, jangan pergi gatal-gatal buat lambda. Lambda tu memang untuk wavelength. Okay. Decay curve. So macam biasa kalau kita nak cari half-life macam mana, kalau original dia 800, 800 jadi setengah berapa? 400. 400. Cari dekat 400, buat dot ni, turun 2.5. Okay, 2.5 ni adalah half-life dia. Lepas tu half-life kita tahu dia akan constant untuk yang sebelah dia. Maka 2.5 tambah lagi 2.5 jadi 5.0. Check balik betul tak? 400 jadi setengah bila? 200. 200. So kalau kita buat line 200 ni dapat 5. So 5 campur lagi 2.5 jadi 7.5. So 200 jadi setengah bila pula? 100. So 100 dapat dekat 7.5. Okay, faham konsep half-life ni? Faham. Sampai tolak setengah-setengah aja. Setengah. Sampailah kosong. Bila kosong, jangka hayat dia dah kosong. Tak boleh guna. So what happen kalau kita ada 2 sampel P dan Q, yang mana satu yang slower, yang mana satu yang faster. Siapa half-life dia dulu, dia faster. Contohnya bila N setengah, kita N
Jadi N setengah kita buat straight line dua-dua, kena kat tempat dua-dua. Kita tengok P dulu. P yang half-life dia shorter compare to Q. Maka P faster rate compare to Q. Ya, Faster tu maksudnya dia lagi cepat habis lah. ya, dia cepat habis. Okey, faham? Faham. Okey. Worker example 5. Okay, pay attention sebab ini melibatkan pengiraan. Dia tak rumit tapi hampa kena buat kerja sikit kapok ke. Protein 108 has half-life 10.3 minutes. So, T1/2 sama dengan 10.3 minit. Radioactive sample contain 72 gram. Okay, 72 gram. Original lah ni. Original dia. Determine mass yang telah decay dan yang belum decay selepas 30.9 minit. Maka kita kena tengok 30.9 minit ni berapa kali half-life. So, at 3. T1/2 sama dengan 30.9 minit. So, X sama dengan 30.9 minit bahagi half-life dia. So, 30.9 bahagi 10.3 berapa? 3. 10.3 dapat 3. Maksudnya 3 Tiga. kali half-life. 3 kali half-life. So, 72 ni kena setengah 3 kali. So, ni half-life yang pertama. 72 jadi setengah berapa? 36. 36 gram. So, turun lagi setengah 18. 18. Lagi satu Sembilan. kelas 9. So, berapa gram? 9 gram undecay. Undecay. Yang masih ada radioaktif. Yang dah decay 72 tolak 9. Berapa 72 tolak 9? 60 63. 3. gram. Dah decay. Dah stable. Decay. Decay maksudnya stable. Stable. Undecay maksudnya unstable. Stable. Okay, faham? Akhir. Okay. Next. The radioactive atoms in a substance decay to become stable atom. Okay. It was found after 136 seconds, 93.75% dah decay, dah stable. Kalau unstable berapa? 100 tolak 100 tolak 93.75. 93.75. 2.25%. Okay, soalan tanya what is the half-life? Senang saja. So, macam mana? Kita start daripada 100%. 100% akan jadi 50%. 50% akan jadi 25%. 25% akan jadi 12.5%. 12.5% akan jadi 2.25%. Lepas tu stop. Lepas tu kira berapa banyak half-life dia. 1, 2, 3, 4. So kita buat 4 half-life sama dengan 136 second. 1 saja half-life. 136 bahagi 4 dapat 34 second. Tu jawapan dia. Okay, faham? Cikgu, macam mana dapat 136 second tu? Oh, dia dah bagi. Soalan. Okay, boleh? Boleh. So dia tak ada formula. Dia macam mana pengiraan dia tu? Kita kena faham. lukis sikit lah. Kena conteng-conteng sikit. Okay. Dah kena faham ayat. Macam ni dia bagi decay. Half-life untuk yang undecay. Yang masih lagi unstable, hampa kena tolak. Life ni untuk yang undecay. Half-life untuk yang undecay. Kalau dah decay, maksudnya hampa just tolak. Boleh? Boleh. Okay, next. A sample of protactinium mass 100 gram, half-life 6.7 hours. What fraction pecahan yang belum decay
after 20.1 hours. So kena kira lah berapa haflah ni. So X T1 half sama dengan 20.1 hour. So X sama dengan 20.1 hour bahagi T1 half. So 20.1 hour 6.7 hour. So berapa kali? Berapa kali ni? 2.1 bagi 6.7. Ya. 3. Kali. 3. So kita kena buat 3 kali dia turun 100 gram, turun 50, 20 turun 25. turun 12.5. So ni 1 half, ni satu lagi half life, satu lagi half life. So dia kata fraction yang belum decay, yang belum decay yang ni lah. So berapa pecahan dia? 12.5 kena bahagi dengan 100 yang asal. So akan dapat 1/8. Itu pecahan. Kalau tulis persen, hampa tulis persen lah, berapa persen. Kalau pecah, pecahan. Lepas tu dia kata mass and decay, berapa pula? Tolak yang dah decay. Tak, mass yang undecay yang ni lah betul. Tak perlu tolak. Mass decay yang ni. Kalau tanya mass yang dah decay baru tolak. Okay. So ni lah jawapannya 12.5. Boleh? Boleh. Okay. Last. Worker example 8. Figure shows the decay curve. What is the half-life? Half-life bila jadi setengah. So kat sini dia bagi 1000. 1000 nak jadi setengah? 500. Bila? 50. Tapi adakah ini jawapannya? Tidak, sebab 1000 ni duduk kat bawah sikit. So 1000 adalah 20. So kena tolak. T half-life sama dengan 50 tolak 20 dapat 30 minit. Kalau 1000 ni duduk atas, baru boleh ambil 50 tu sebiji-sebiji. Tak boleh tolak. Tapi 1000 ni duduk bawah sikit dan dia ada nilai masa dia. So kena tolak. Okay. Okay, faham? Kena clear lah sini. So dia kata state value of T. Yang ni apa pula? So 500 nak ke 125 ni 2 kali. Sebab 500 jadi 250 dulu. 250 baru jadi 125. So tambah darat 2 lah 60 minit. Tambah 60 minit daripada 50. 50 tambah 60 minit dapat 110 minit. 110 minit. Okay. Boleh? Boleh. Untuk T lah. Ni bukan half-life ya T ni. T ni bila. 110 minit. Okay, boleh semua? Boleh. Okay, kita dah habis dah untuk hari ini. Boleh dah check quiz. Quiz dah siap macam biasa sebelum midnight. Okay. Lepas tu saya nak bagi tahu besok ada lagi waktu fizik yang pukul 8 tu. Hampa download dalam group WhatsApp. Ada handout drill tu. Saya tulis drill dekat tajuk hari ni. Bawah lecture ada tulis drill. Lepas tu saya bubuh link. Download dan hampa salin balik lah dalam buku. Kalau print pun tak apa. Okay, boleh? Boleh. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Go. Cikgu. Terima kasih. Bye.